untuk kesana sini punya ceramah ini ialah antaranya saudara Ramdi dan Amro dan juga Petrus Guting. Jadi saya jemput saudara Ramdi lah untuk memperkenalkan barangkali sedikit latar belakang. Saudara penceramah Zainal Azmain, kawan-kawan di sini, Datuk Laka Untul, baru kali ini bertemu balik kepada Dr. Jimmy. Dulu sudah tidak berpaingat, sudah lain sudah dengan feature, tapi sekarang semakin matang. Bersama-sama dengan kita di sini adalah saudara Ismail dari Tawau. Dia NGO dan dia akan juga mengikuti juga perkembangan ini, dan dia kira-kira 26 hari bulan dia adakan di Tawau juga ceramah macam ini. Tidak banyak yang kita mau perkatakan ini karena kita bukan dia mau cakap. Saudara Zainal adalah orang tempatan, keturunan kalau bolehlah Brunei, ada juga dusun-dusunnya dan yang lain-lain ada juga, tapi yang major dia Brunei, orang Sabahan. Dan permulaan selepas dia graduate dia bekerja di Labuan, dan kebanyakan yang dibuat di Labuan itu adalah kerja saudara Zainal. Lepas itu dia join dengan IDS bersama dengan diorang si Dennis Gimpa, kawan-kawan yang ada di sini, sebagai senior research associate di sana. Dan tidak lama kemudian dia pergi menjadi cikgu pencara di UKM, lepas itu di UMS. Dia banyak menyumbang tulisan-tulisan jurnal di media negara dan juga antarabangsa. Dan dia telah melibatkan diri dalam penyelidikan ini bukan saya yang cakap, ini daripada Dr. Richard Gunting, the former chief of IDS. Dia is a very keen and a serious researcher. Dan dia menggunakan 15 tahun untuk membuat research dia tentang apa yang diceramahkan hari ini. Kemarin Perdana Menteri sudah cakap, we are going to look into the 1963, perjanjian Malaysia 1963 dia cakap. Artinya dia coba membawa kita untuk mempercayai bahwa Perdana Menteri itu akan membuat secara pribadi, akan merungkai perjanjian yang tersirat di dalam 63 untuk coba ditunai. Itu yang akan kita lihat hari ini, sejauh mana dan di mana komitmen Perdana Menteri itu, sehingga semalam saudara Zainal menjadi tetamu Astro Awani. Kalau siapa yang ada lihat 745 ada juga. Dan dia buat 2 poin, izinkan saya. Nomor 1 dia cakap, apa yang rakyat mau? Dia sempat jawab 2 saja karena 3 menit saya yang diberi. Number 1 dia bilang, rakyat mau tahu itu 40% rebate itu tax yang seharusnya diberikan kepada Sabah sejak 63. Itu dia akan rungkaikan karena dia sudah cakap semalam di Astro Awani. Dan mengikut perkiraan saya yang bukan ahli matematik, aritmetik pun itu saja, kira-kira sampai sekarang uang yang terkumpul hasil daripada 40% ini adalah 1,5 plus minus triliun yang seharusnya kita punya itu. Kemudian dia sempat juga memberi penerangan tentang kabotaj, dasar kabotaj ini. Jadi dengan tidak membuang masa, dengan segala hormatnya saya persilakan saudara Zainal Azmain. Baik, ada eloknya kita meneliti semula apa yang terkandung dalam perjanjian Malaysia 1963. Zainal Azmain, saudara Zainal Azmain, aktivis dan pemerhati politik Sabah, sedang berada di talian. Kita cuba dapatkannya kerana kita ingin merungkai semula dan meneliti apa yang perlu dirundingkan semula mengenai perjanjian Malaysia 1963 berkaitan dengan kepentingan negeri Sabah ini. Dan antara perkara yang telah pun ditegaskan oleh Datuk Seri Najib ialah hak orang Sabah itu akan sentiasa diperjuangkan. Kerajaan pusat tidak akan ambil hak orang Sabah. Dan pastinya kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut apa yang perlu dirundingkan ini. Saudara Zainal Azmain, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, selaku aktivis yang juga pemerhati politik negeri Sabah, apa yang perlu dirundingkan semula mengenai perjanjian Malaysia ini 1963 berkaitan kepentingan negeri Sabah? Yang sebenarnya tiada perlu untuk berunding. Disebabkan perundingan sudah kita buat tahun 1963. Dan semua apa yang kita sudah rundingkan itu dimasukkan di dalam perjanjian Malaysia, dan daripada perjanjian Malaysia itu pula sudah dimasukkan ke dalam perlembagaan Malaysia. Jadi apa yang harus diberikan kepada Sabah dan Sarawak ini sebenarnya sudah ada di dalam perlembagaan. Jadi kalau sudah ada di sana, kita tidak perlu lagi runding-runding. Kita laksanakan saja. Perkara pokoknya ketika ini ialah mengenai implementasi. Implementasi, lebih-lebih lagi implementasi dari sistem keuangan itu sendiri. Okey. Jika kita teliti antara perkara yang sentiasa dibangkitkan ialah mengenai memorandum 20 perkara dalam perjanjian Malaysia 1963. Mungkin saudara Zainal dapat perincikan sedikit apa yang telah terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan itu untuk kita tahu, dan inilah perkara yang harus kita titik beratkan apabila kita membuka semula pintu rundingan, dan meja rundingan ini telah pun dibentangkan dan perlu didiskusikan. Okey, macam misalan, kalau kita bercakap berkenaan 20 perkara, kita di Sabah dan di Sarawak sekarang tidak memandang kepada 20 perkara atau 18 perkara. Disebabkan kita ada perjanjian Malaysia. Nah, di dalam perjanjian Malaysia itu sudah diperjelaskan. Saya ambil contoh, dari segi keuangan. Dari segi keuangan, mengikut jadual 10, part 5, item 2 di dalam Perlembagaan Malaysia telah menjelaskan bahawa apa jua pendapatan yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan daripada Sabah specifically, 40% hendaklah diserahkan balik kepada Sabah. Dan ini tidak pernah berlaku selama 53 tahun. Dan ini adalah masa terbaik, Saudara Zainal, kerana Kerajaan Pusat telah pun menyatakan kesediaan dan pastinya ia akan disantuni oleh setiap masyarakat sivil di Sabah. Dan selain daripada perkara itu, apa lagi jika kita teliti perkara-perkara lain yang telah pun termaktub dalam perlembagaan dan harus dilaksanakan atau isunya ketika ini adalah implementasi? Okey, kalau kita mau lihat lagi daripada sudut lain, kita bandingkan macam misalan dasar kabotaj yang diperkenakan di Sabah dan di Sarawak ini. Mengikut laporan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan 1962, itu yang dipanggil IGC itu. In terms of dari segi perkapalan, sudah dipersetujui bahawa trade routes atau aliran perkapalan itu tidak boleh dipindah daripada apa yang wujud tahun 1960. Dasar kabotaj membuat semua perkapalan antarabangsa mesti diwajibkan turun ke Port Klang dulu sebelum barangan tersebut dihantar balik ke Kota Kinabalu dan di Sarawak juga. Ya, jadi ini meningkatkan kos. Dan apabila ini meningkatkan kos, orang Sabah merasakan diri mereka didiskriminasi. Ini masalah dia. Ya. Dan inilah yang harus kita tangani. Ya, dan ini masa terbaik untuk kita diskusikannya semula, kerana ia akan betul. Pastinya dirundingkan mengenai perjanjian Malaysia ini, kerana perkara pokoknya adalah kesediaan Kerajaan Pusat kepada Kerajaan Negeri Sabah dan penduduk Negeri Sabah secara keseluruhannya. Terima kasih Saudara Zainal Ajmain, aktivis yang juga pemerhati politik Sabah, bersama kami dalam Awani 745. Terima kasih Ramdin, Saudara Ramdin, dan terima kasih kepada penganjur kerana sudi menjemput saya supaya datang pada hari ini untuk memberi ceramah ini, dan terima kasih kepada yang hadir kerana mau mendengar. Jadi sekarang ini semua orang bercerita pasal perjanjian Malaysia. Kesana kemari orang cerita, ya kami memperjuangkan perjanjian Malaysia. Tapi berapa di antara yang cakap itu faham apa itu perjanjian Malaysia? Nah, di sini saya tunjukkan. Inilah perjanjian Malaysia. Satu buku ini.
200 lebih muka surat. Ini kita punya perjanjian. Apabila kita membentuk Malaysia. Ramai orang memanggil diri mereka orang Malaysia, warga Malaysia. Tapi apabila kita bertanya sama ada dia pernah membaca perjanjian Malaysia, bingung. Pasal tidak pernah nampak. Inilah dia perjanjian Malaysia. Nah, perjanjian Malaysia ini terbentuk berdasarkan daripada ini. Daripada Report of the Intergovernment Committee atau laporan jawatan kuasa antara kerajaan. Okay. Now, ini jawatan kuasa antara kerajaan. Apa arti dia? Artinya Sabah Sarawak ada kerajaan. Itu pasal ini antara kerajaan. Dia bukan antara koloni, antara kerajaan. Kerajaan United Kingdom, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak. Nah, ini yang bentuk ini. Kerajaan. Dan daripada sana, jadilah kita punya perjanjian Malaysia. Dan di, perbincangan itu semua sudah dibincang. Yang sebenarnya dalam sini sudah dibincang semua. Perdana Menteri tidak perlu bincang lagi ulang. Pasal semua kita sudah bincang sini, kita masukkan ke dalam perjanjian. Berarti apa lagi kita mau bincang? Sudah kita masuk dalam perjanjian ini. Perjanjian ini pula sudah ditandatangani oleh United Kingdom, ditandatangani oleh Persekutuan Tanah Melayu, ditandatangani oleh Sabah, Sarawak, dan Singapura. Semua kita sudah akui, sudah ditandatangani. Dan apabila sudah ditandatangani di dalam perjanjian ini pula, ini sudah dimasukkan ke dalam perlembagaan. Sudah dipersetujui. Dan ini sudah dibentang di Parlimen Melaya daripada 12 hari bulan Ogos 1963 sehingga 20 hari bulan Ogos 1963. 8 hari diorang bincang ini untuk masukkan ke dalam sini. Dan sudah dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, apa lagi mau bincang? Laksana sajalah. Bukankah? Yang kau mau buka pintu untuk saya masuk supaya berbincang sama kau, bikin apa? Setiap menteri, setiap Perdana Menteri kah, Menteri Kabinet kah, MP kah, setiap mereka, setiap tahun apabila diorang mengambil jawatan MP pun, angkat sumpah. Apa dia punya sumpah? Mempertahankan keluhuran perlembagaan. Ini perlembagaan. Kalau diorang masih mau bincang berarti diorang tidak pernah baca ini. Macam mana kau jadi pemimpin kau tidak baca perlembagaan? Di dalam sini very clear. Kita punya duit very clear. Di dalam jadual 10. Very clear. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh di sini ya. Ini nak. Part 4 Special Grant to States of Sabah and Sarawak. Sudah ditulis. Special grant. Tidak perlu lagi kita minta. Kau sebagai kerajaan persekutuan, kau patut pegang ini perlembagaan. Kau bayar sajalah. Apa lagi kau mau pergi kira-kira? Kau sudah terima. Apa dia bilang di sini? Oke, saya ambil item 2A, part 4 item 2A. In the case of Sabah, a grant of an amount equal in each year to 2/5 of the amount by which the net revenue derived by the federation from Sabah. Apa arti dia? Arti dia, setiap pendapatan yang dibuat oleh kerajaan persekutuan, yang dibuat di Sabah ini, oke, setiap ringgit yang dia kutip dari Sabah ini, 40 sen dia kena serah balik sama Sabah. Dalam sini, dalam perlembagaan.
Yang mana setiap PM angkat sumpah mempertahankan keluhuran perlembagaan. Betulis ini. Mana ada dia bilang mau runding-runding? Mana ada dia bilang di sini mau bisik-bisik? Tiada. Ini hak Sabah kau bayar. Dan ini tidak pernah kena bayar dari tahun 1963. 1963. Sampai sekarang. Tidak ada. 1 sen tiada. Saya berani cakap begitu. Kenapa saya berani cakap begitu? Pasal dalam perlembagaan dia ada menjelaskan prosedur bagaimana pembayaran itu harus dibuat. Bukan melalui rundingan. Pembayaran harus dibuat melalui kumpulan uang yang disatukan atau consolidated fund. Federal government. Kumpulan uang yang disatukan. Nah, apa arti dia kumpulan uang yang disatukan? Kumpulan uang yang disatukan berarti dia punya uang yang dia kutip semua seluruh negara ini disatukan di dalam satu account. Dan ini perlu dimasukkan di dalam budget negara. Oke? Berarti setiap tahun apabila Najib sebagai Menteri Keuangan menjelaskan budget negara, dia mesti mengikut jadwal ini, part ini, mengatakan di dalam budget berapa dia kasih sama Sabah. Berapa dia kasih sama Sarawak. Tidak pernah dibuat. Dari tahun 63, itu pasal saya berani bilang 1 sen orang tidak ada bayar. Pasal kalau dia tidak ikut ini, berarti dia tidak ada bayar. Walaupun dia kasih kita bilion-bilion. Itu bukan berarti uang dari sini. Itu berarti ikut suka dia, uang esan. Kita bukan minta sedekah sama dia. Itu kita punya hak. Kau ambil dari kami, kau patut bagi balik. Itu dalam perjanjian. Tapi tidak pernah kena buat. Kenapa? Nah, itu persoalan dia sekarang. Kenapa? Jadi, dalam itu 2/5. Apa 2/5? 2/5 berarti 40% lah. Jadi berapa banyak ini? 40% ini. Berapa banyak? Saya ambil contoh. 2014. Jumlah cukai pendapatan dalam 2014. Jumlah cukai pendapatan seluruh negara 140 bilion. 140 bilion. Contribution atau yang dari Sabah 10%. 14 bilion. 40% daripada 14 bilion 6,5 bilion. Dari cukai pendapatan saja, itulah yang harus kerajaan pusat bayar sama Sabah. 6,5 bilion. Itu baru cukai pendapatan. Cukai corporate, IOI, itu IJM, itu Golden Hope, itu Felda, KLK, berapa bilion orang bayar. Itu Sabah punya 40%. Untuk Sabah saja. Petronas, industri minyak dan gas 90 bilion. Oke? 90 bilion. 50% daripada 90 bilion itu datang dari Sabah. Kita yang banyak, minyak. Sarawak banyak gas, kita banyak minyak. Dari Kikih satu tempat Kikih yang dekat Kota Blut tuh, 150.000 barrel satu hari. Jadi 45 bilion. 40% berapa?
Adakah patut kita punya jalan macam begitu, Pak? Adakah patut? Hah? Mana patut? Mana patut di sekolah macam begini? Tidak patut. Pasal kalau orang bilang tiada ini duit di tangan, artinya ada orang songlap lah. Bukankah? Kalau dia pemimpin, dia prihatin terhadap kita punya hak, berarti dia fight ini. Kalau dia tidak fight ini, berarti dia bukan pemimpin tuh. Dia mau songlap saja. Jadi itu yang kita tidak mau. Itu yang kita mau kasih orang paham. Ini kamu orang punya hak. Tapi sebelum kita dapat pergi ke sini, oke, ada satu barang, Mbak, yang menarik ini balik. Oke, kalau kita mau surung ini ya, ada satu barang yang mau tarik ini balik. Dan inilah saya buat saya punya permulaan perbincangan saya yang menyingkap apa dia MS63 atau Perjanjian Malaysia 63. Saya panggil ini sebagai cebisan sejarah kita yang hilang. Pasal apa? Tidak pernah diajar di sekolah. Di university tidak buat penyelidikan ini. Tidak akan bagi. Jadi diorang mau kita ini betul-betul tidak paham kita punya sejarah. Pasal kalau kita paham kita punya sejarah, kita akan buat tuntutan. Dan apabila kita buat tuntutan bukan kecil-kecil. Dengan 600 bilion diorang punya utang negara, macam mau bayar sama kita 53 tahun. Gila. Boleh. Kita ambillah sebagian daripada North South Highway itu. Itu share kita ambillah. Bukan tidak boleh. Boleh. Itu Putrajaya. Kita sita lah setengah. Itu Twin Tower kita ambil satu. Bukankah? Boleh. Kalau mau runding itu boleh. Tapi jangan bilang tunggu dulu, jangan dulu bayar. Utang mesti bayar. Ceramah hari ini kita buat beberapa perkara sebagai sepintas lalu. Satu, ini pembohongan 20 perkara. Kenapa saya bawa ini pembohongan 20 perkara? Pasal 20 perkara ini tikam belakang ini. Perjanjian Malaysia ini. Dia tikam. Dan dia tarik turun. Saya explain nanti. Bila dia tarik turun, kita tidak boleh maju dengan perjanjian Malaysia. Oke? Pembohongan tarikh perayaan, dan selepas itu kita ada masa kita akan bincangkan rational queen obligation dan pembentukan Malaysia. Now, apabila kita melihat perjanjian 20, sebenarnya perjanjian 20 itu berasal daripada perjanjian Anglo-Malayan 31 hari bulan Julai 63. Coba tengok ini. Lebih kurang saja. Dia punya heading. Tapi yang paling penting, nomor 7 ini. Nomor 7 ini mengatakan kita tiada hak mau keluar dari persekutuan. Dan inilah dimasukkan di dalam 20 perkara. Kita tiada hak mau keluar. Ini bukan isu kita ada hak mau keluar atau tiada hak mau keluar. Ini isu dia, adakah kau adil dengan kami? Kalau kau tidak adil dengan kami, orang kawin pun boleh bercerai, Pak. Kenapa kami tidak boleh keluar? Tiada. Di dalam perlembagaan, tiada mengatakan kau tiada hak mau keluar. Dalam perjanjian, tiada mengatakan kau tiada hak mau keluar. Di dalam IGC report, tiada mengatakan kau tiada hak mau keluar. Akib Q, Colonial Archive di Q. Nah, di sini 20 perkara inilah memorandum 20 perkara yang ditandatangani oleh 5 parti-parti politik yang tidak pernah pun dipilih oleh rakyat. Tidak pernah. Pasal kita belum ada election. Masa tu. Jadi diorang ini macam association lah. Bukan political party. Now, di dalam sini
Kita mau tanya dari 5 political party ini yang dalam memorandum 20 perkara ini, siapa dia orang mau tuntut nih? Dari siapa? Kerajaan pusat kah? Kerajaan negeri? Tidak clear. Tapi semua teriak ikut perjanjian Malaysia. Ikut perkara 20. Tapi sama siapa bakal mau minta nih? Sama federal kah sama state? Tidak tahu. 2 perkara, agama dan bahasa. Agama dan bahasa adalah kuasa negeri. Kamu orang mau balik ini, kau pergi dun. Tidak payah teriak-teriak. Pergi dun saja. Kau dapatlah balik. Oke? Isu keagamaan, isu bahasa, kuasa negeri. Bukan kuasa federal. Lagi satu, ini. Di sini. Head of the federation. That means siapa ketua persekutuan? Dia katakan di sini, the head of state in North Borneo should not be eligible for election as head of the federation. Dalam bahasa Malaysianya dia bilang, TYT di Sabah ini tidak akan tidak boleh dipilih sebagai ketua persekutuan. Memang tidak boleh. Pasal kita punya TYT tidak boleh jadi agung. Yang jadi agung sana cuma sultan-sultan. Jadi kalaulah kau punya TYT tidak boleh jadi agung, yang kau tuntut tu kenapa? Kau tuntut dia tidak boleh jadi agung. Ini dalam 20 perkara. Dia tuntut supaya TYT tidak boleh dipilih sebagai agung. Memang tidak boleh pun. Jadi wasting. Kau punya point number 4. Nah, di sini dia bilang perlembagaan yang sedia ada diterima sebagai asas. Itu perlembagaan Malaya diterima sebagai asas. Namun masih mau menuntut perlembagaan baru diwujudkan. Kau gunakan yang lama sebagai asas, tapi kau mau yang baru juga. Kalau macam budak saya dulu waktu umur 6 tahun, saya boleh terima lah dia punya perangai begitu. Oke? Tapi kita ini bukan budak 6 tahun lah. Kalau kau sudah ubah perlembagaan itu, itulah yang kau pakai. Bukan kau ubah, tapi kau minta yang baru lagi. Itu poin nomor 3. Ini 20 poin nih. Saya rungkai satu-satu. Page 2. Name of federation. Dia bilang federation ini nama dia mesti Malaysia, bukan Melayu Raya. Oke? Malaysia. Jadi pahamkah kita apa arti Melayu Raya? Kita punya yang dulu membuat ini 20 point bukan juga paham apa ini Melayu Raya. Melayu Raya ini slogan nasionalisme daripada Indonesia. Melayu Raya. Nusantara ini dia mau jadikan Melayu Raya. Jadi ini slogan nasionalis daripada Indonesia yang dibawa ke Melaya pada masa itu, dan yang membawa di Melaya dulu masa itu ialah PMIP atau nenek kepada Pati Pas. Jadi kita punya pemimpin pada masa itu dicadangkan supaya menggunakan membuat tuntutan seperti ini sebenarnya untuk menolak PAS. Tapi masa dulu tuh mana ada pemimpin kita tahu PAS. Jadi kalau diorang tidak tahu PAS, kenapa diorang mau tulis begini Barangkali ada orang kasih suruh diorang buat begitu. Ada orang suruh diorang buat begitu. Jadi siapa yang untung apabila Sabah tolak PAS? Siapa yang untung? Bukan pemimpin Sabah. Pemimpin sana bukan. Diorang yang untung.
Jadi diorang lah yang kasih tahu kita punya pemimpin di sini, taruh ini. Supaya kita tulak PAS. Walaupun kita belum kenal lagi siapa itu PAS pada masa itu. Nah, jadi arti dia pemimpin kita dari awal sudah kena manipulasi. Sudah kena main. Itu bah yang dia tunjukkan di sini ya. Ini dia, poin nomor 7, right of secession. There should be no right to secede from the federation. Apa arti dia? Kita tiada hak untuk berpisah. Perkataan tiada hak. Berarti kita runding apa macam pun ini, kalau dia orang tidak mau bagi, apa kau boleh buat? Kalau kau pakai 20 perkara, kau tidak boleh buat apa-apa, kau tidak boleh keluar, kau tidak boleh jalan. Kau tidak boleh bilang saya kasih tinggal kau. Kau tidak boleh bilang begitu. Bukan enggak? Jadi inilah satu-satunya yang tabak di belakang. Kalau kita masih pakai ini. Itu pasal kita tidak mau pakai ini. Kalau kita pakai ini, dia tabak ini. Dia tabak ini, habis. Nah, itu yang penting ya. Lepas itu yang satu lagi yang penting di sini, nomor 10 nih, warga negara dalam 20 point. Dalam 20 point yang 10 ini dia katakan di sini, paragraph 3 should not contain any restriction tied to the citizenship of parents. Berarti apa dia katakan di sini, tidak peduli siapa dia punya ibu bapak. Asal saja anak dia lahir di Borneo ini, dia jadi citizen. Paham implikasi dia? Seorang perempuan mengandung di Mindanao. Dia pergi Sendakan, dia lahir. Itu budak citizen. 20 perkara ini menggalakkan PTI. Nampak? Itu dia galakan. Dan itulah saya rasa Mahathir pakai untuk projek IC dia. Dia bukan peduli. Asal saja ada SD. Statutory Declaration yang mengatakan itu budak lahir di sini. Habis. Dapat IC. Bukan enggak? Jadi kita angkat ini 20 perkara. Kita angkatlah ini PTI. Macam tuh. Jadi kita juga Pak. kita tidak kaji. Kita ikut saja. Ini. Oke. Tarif dan keuangan. Tarif dan keuangan tidak banyak diperjelaskan sini ya. Yang di dalam sini ini lagi jelas 2/5 itu. Ini dia. Position ini untuk orang asal. Untuk orang yang lokal punya ini. Di dalam sini kecil saja. Di dalam Cobalt Report panjang. About indigenous. Apa yang paling penting? Satu, kita mesti pindah interpretation definition of native ordinance yang dibuat waktu Cobalt lagi. Mesti diubah. Tidak pernah kena ubah. Banyak orang teriak-teriak 20 point, tiada ubah ini. Cobalt lagi waktu Cobalt suruh pindah. Lepas itu Cobalt mengatakan kita mesti ada satu tribunal atau macam satu lembaga. Tidak pernah kena buat. Nah, dia bilang state government, the prime minister should be elected by unofficial member of legislative council. Apa punya tuntutan tuh? Perdana Menteri mesti dilantik oleh pegawai-pegawai yang tidak yang unofficial member. Berarti bukan ahli sah legislative council. Itu yang pilih Perdana Menteri. Itulah yang kita mau minta. Nomor 13. Itu poin nomor 13.
There should be a proper ministerial system. Ini sikit saja, tapi dalam sini elaborate. Constitutional safeguard. Based on this, basically kita tiada safeguard. Because dia tiada safeguard, yang safeguard itu safeguard. Straightforward saja. Dalam sini, dia lipat 3 itu safeguard. Kalau kita tahu pakai. 3 dia lipat. Jadi apa yang diorang buat pindaan, diorang buat perubahan selama ini diorang tidak boleh ubah. Berarti walaupun ini diorang ubah 600 kali, ini diorang tidak boleh ubah. Berarti kita balik pergi di sini, 600 kali yang dia ubah itu cancel. Nampak? Itulah kekuatan ini dua ini. Berbanding dengan 20 perkara. Name of head of state. Siapa itu? Dia bilang nama kita punya head of state yang di Pertuan Negara. Oke? Ketua kerajaan di Sabah ditukar dari yang di Pertuan Negara kepada yang di Pertuan Negeri pada tahun 1975 oleh Dewan Undangan Negeri. Tidak perlu lagi kita pergi minta di KL. Kita mau tuntut di KL bikin apa? Kita tuntut Dewan Undangan Negeri lah. Jadi ini yang kita bawa ini hak Sabah ini. Pergi di KL bikin apa? Name of state Sabah. Memanglah. Nah, apabila kita lihat ini ditandatangani pada 29 hari bulan Agustus 1962. Hanya satu orang yang nampak pembohongan. Semua ini 20 perkara ini. Satu orang di Sabah ini yang nampak pembohongan ini. Nama dia J.S. Sundang. Dia saja nampak. Yang lain ikut. Ini J.S. Sundang dari Keningau. Beliau mendirikan batu sumpah untuk mengingatkan rakyat pendalaman terhadap pembohongan dan manipulasi politik seperti ini. Itu dia buat batu sumpah. Bukan untuk orang 20 perkara pergi di sana tiap-tiap tahun. Dia buat itu untuk kasih ingat sama kita pembohongan dan manipulasi. Dia nampak ini. Buktinya ini the National Pasok Mamagon Organization. Ini tiada dia sign. Ini dia punya signan. Ini kita dapatkan daripada museum. Begitulah dia sign. Mana ada dia punya signature sini? Dia tiada sign. Tiada. Ini dia punya sign tuh. President of UNPMO, United National Pasok Mamagon Organization. Nah, kalau yang ini mungkin dia punya macam Setiausaha Agung dia. Dia ndak attend, dia ndak pergi. Dan daripada di sini kalau kita mau kasih tunjuk dia punya definition mamagon tuh, marah orang nanti. Dia ada define dalam Constitution Pasok Mamagon, ada dia define apa itu mamagon. Mamagon bagi dia, mamagon tuh siapa saja di Sabah ini yang membangunkan Sabah ini, siapa saja. Dia bukan spesifik pergi KDM. Tidak. Siapa saja. Itu mamagon.
Itu dalam Pasok Mamagon punya constitution, nah. Saya ada dia punya salinan. Now, apa yang saya mau tunjukkan ini yang terjadi pada 12 hari bulan September 1962. Ada apa nama dia ini mesyuarat Majelis Undangan Negeri, ya, di mana di sini Parti United menyuarakan sokongan terhadap 20 perkara sebagai perlindungan minima. Sini. Mereka mengantar memorandum parti, memorandum. So 20 perkara cuma memorandum, dia bukan perjanjian. Ramai orang mengatakan itu perjanjian, tidak, dia cuma memorandum. Macamlah juga association daripada pekedai-pekedai di Tamparuli ini submit memorandum kepada Perdana Menteri, begitulah itu. Memorandum saja. Now, di Majelis Dewan Negeri Sabah 12 September, now di sini JS Sundang membantah di dalam majelis perundangan ini, JS Sundang membantah. Beliau hanya mau Association of Self-Governing States, itu yang beliau mau dibagi kepada Sabah ini. Cobbold mengatakan Association of Partners. Jadi Sundang dengan Cobbold punya cakap sama. JS Sundang mau full state rights. Kita berkuasa penuh kepada negeri. Tapi pasal beliau marah, dia melawan di sini. Nama beliau dibatalkan menjadi wakil Borneo Utara ke Jabatan Kuasa Antara Kerajaan IGC. Itu pasal di IGC ini nama dia tiada dalam sini. Kena cancel nama dia. Pasal dia melawan di sini. Kenapa dia melawan? Dia bilang, saya mau full state right. Kalau saya tidak dapat full state right, saya bawa ini pergi United Nations. Jadi masa itu Mustafa dengan Stephen marah dia. Marah dia. Pasal dia cakap begitu. Jadi diorang bilang cancel kau punya nama daripada IGC. Jadi di sini dia bilang he agreed however to the deletion of his name from the list in the motion of those to serve the Intergovernmental Committee. So dia agree. Cancelan nama saya. So that's what happened, Jangan orang lagi macam-macam lagi orang punya cerita ini itu. Ini fakta bukti ada. And ini surat nih. Kan? Saya dapat daripada siapa? Dr. Simon. Orang sini juga. Dia buat dia punya research. Jadi bagi-bagilah ini maklumat. Jadi kita dapat ini maklumat, kita bolehlah buat sebaran. Begitu, Pak. Dan beliau mendirikan batu sumpah mengingatkan bukan karena 20 perkara namun Sabah full rights. Itu yang dia mau. Itu pasal dia bikin tu batu sumpah. Yang ada orang pergi tiap-tiap tahun di batu sumpah itu enggak paham. Kenapa ada orang pergi batu sumpah itu? Dia bukan ingat perjuangan si JS Sundang. Dia mau push itu perjuangan 20 perkara yang tidak boleh pakai. Ini masalahnya. Batu sumpah. Semua ini berlaku. Laporan jabatan kuasa antara kerajaan belum dikeluarkan. Ini JS Sundang belum nampak. Banyak perkara yang JS Sundang tidak tahu yang wujud dalam sini. Dan dimasukkan di dalam sini. Dia tidak tahu. JS Sundang tidak tahu bahwa Sabah mempunyai 53 perlindungan di dalam ini. 53, bukan 20, 53. Bukan sikit-sikit.
Gio Sundang tidak tahu laporan jawatan kuasa antara kerajaan dan perjanjian Malaysia tidak boleh diubah oleh Parlimen Malaysia. Itu pun dia tidak tahu. Jadi penghujung dia juga ikut tanda tangani perjanjian Malaysia. Walaupun dia kena kasih keluar di sini, dia kena tarik balik untuk tanda tangani perjanjian Malaysia. So GS Sundang punya nama ada dalam sini. Now, batu sumpah kalau kita tengok ini tangan, Mbak. Coba perhati itu batu sumpah, tangan tuh. Defiance. Mau melawan. Dia meletakkan hanya 3 perkara. Agama, tanah, dan adat istiadat. 3 saja. Janganlah dia bilang itu banyak-banyak. 3 ini saja. Kalau misalnya 3 ini dihormati, sebaliknya rakyat Sabah di pendalaman, di interior bersumpah taat setia kepada kerajaan Malaysia. Itu 3 perkara ini. Kalau dipatuhi, kalau tidak dipatuhi, itu bahasa yang dia tidak cakap. Tapi itu di sana, tapi dia tidak cakap. Kalau dipatuhi, kami taat setia kepada Malaysia. Kalau tidak dipatuhi, berarti rakyat interior tidak wajib taat setia. Itu very simple. Ada yang dia kasih penjelasan begitu, ada yang sebenarnya dia dia bagi secara tersirat. Jadi yang tersirat dia, kau kacau ini, macam kau bikin communal title, kau kacau ini, tidak wajib saya taat setia. Ramai masih tidak faham kekuatan perjuangan berdasarkan kepada asas yang kukuh. Artinya tanpa 20 perkara kita ada option berpisah. Kita ada option. Kita boleh jalan anytime. Sekiranya kita bincang-bincang, kita tuntut-tuntut apa yang sudah dipersetujui dulu, masih juga orang tidak mau kasih, kita boleh jalan lah. Bikin apa lagi kita tinggal? Nah itulah, jadi kita ada option untuk berpisah. Itu penting. Dalam apa juga negotiation, perbincangan, kita mesti ada option berpisah atau meninggalkan perbincangan itu. Melaungkan 20 perkara berarti kita laungkan kita tidak hak. Nomor 7, sudah kita katakan kita tidak hak. Itu kalau kita laungkan 20 perkara, tidak hak. Sudah terbukti 30 tahun 20 perkara. Tahun 87 saya masih ingat dari IDS lagi saya. Sudah tabur ini 20 perkara. 87. 30 tahun. Sudah tuntut. Apa dapat sampai sekarang? Tidak apa-apa pun. Siapa yang untung? Siapa yang jadi ketua membawa perkara 20, itu yang untung. Itu rakyat tidak untung. Itu yang untung. Kenapa? Yang ketua itu yang pergi runding sama Kuala Lumpur. Bukan rakyat. Rakyat kena kuda saja. Disebabkan ia hanya mempunyai nilai sentimen dan tiada langsung kuasa undang-undang. Oke. Kita go to the next one. Apa yang kita raikan tiap-tiap tahun 31 hari bulan Agustus? Apa yang kita raikan? Banyak kan orang bilang hari kebangsaan. National Day, hari kebangsaan. Tapi kita tengok di dalam sini, tiada pun tafsiran hari kebangsaan. Tiada dia cakap. Perlembagaan Malaysia hanya memberi tafsiran Hari Merdeka. Di dalam sini ada Hari Merdeka. Jatuh pada 31 hari bulan Ogos 1957. Nanti dulu.
Sabah lahir tahun 63. Tapi kau raikan merdeka 57. Macam kau lahir, kau punya hari jadi datang dulu, baru kau lahir. Terbalik. Bingung. Kan? Jadi pada 31 Ogos 57, Malaysia belum wujud. Sabah belum wujud. Sarawak belum wujud. Jadi macam mana kau celebrate sudah? Jadi kenapa kita harus merayakan apapun pada 31 hari bulan Ogos tiap-tiap tahun? Kenapa kita punya kerajaan buang duit? Untuk orang berbaris, kasih makan, kasih minum. Kan? Bukan ada mengait sama kita. Jadi yang kita pergi berbaris itu bikin apa? Kan enggak? Tiada kaitan langsung. Kalau ada tak kaitlah sikit pun dah apalah. Tapi kaitan sikit pun tiada. Belum beranak lagi. Adakah kita merayakan Hari Malaysia 31 hari bulan Ogos? Sepatutnya Hari Malaysia jatuh pada 16 September tiap-tiap tahun, bukan 31 Ogos. Jadi kita hanya mulai merayakan Hari Malaysia pada 2010. 47 tahun. Kalau kita kira dari tahun 63, baru kita rayakan Hari Malaysia. Hari itu pun berdasarkan kepada perintah eksekutif. Berarti si Najib yang kasih cuti. Bukan perlembagaan kasih cuti. Si Najib kasih cuti. Itulah Hari Malaysia kita. Sebelum 2010, Hari Malaysia adalah hari ulang tahun TYT kita. Bila dia kasih Datuk Syip. Lepas itu sekarang orang bilang, oke, itu Hari Malaysia. TYT punya hari jadi, dia pindah lagi. Jadi Hari Malaysia tidak diraihkan di seluruh Malaysia. Macam tu. Dia panggil Hari Malaysia. Tapi Putrajaya tidak pernah raikan. Dataran Merdeka tidak pernah raikan. Hanya dibuat di Sabah dan di Sarawak. So Sabah sama Sarawak saja Malaysia. Diorang bukan Malaysia. Diorang Malaya. Bukankah? Diorang yang buat kita begini. Bukan kita yang buat. Lepas itu tiada tafsiran Hari Malaysia di dalam perlembagaan Malaysia. Macam ini perlembagaan Malaysia, tapi tiada tafsiran Hari Malaysia. Bingung. Saya ambil lagi contoh. Saya ambil contoh. Duit. Hari-hari kita nampak duit. Apa dia tulis di sana? Bank Negara Malaysia. Siapa punya potret itu? Itu bukan kepala yang di Pertuan Agong Malaysia. Itu kepala yang di Pertuan Agong Melaya. Tapi dia bilang Bank Negara Malaysia. Kau tengok, diorang ambil kau punya minda. Supaya kau boleh terima itu Melaya. Penjajahan minda. Jadi ini Pak. Kan? Yang sebenarnya sepatutnya dia pakai Agong Malaysia Raja Perlis. Bukan Negeri Sembilan. Itu pun dorang, ketika dorang manipulate kita dari awal lagi. Nah, yang ini apa dia bilang? Ini perjanjian Malaysia, ini daripada buku perjanjian Malaysia, artikel 2. Dia bilang, and the date on which the said act, berarti akta di dalam ni,
brought into operation is hereinafter referred to as Malaysia Day. Arti dia, di dalam artikel 2 ini dia mengatakan pada tarikh di mana akta itu dilaksanakan atau in operation dilaksanakan, dengan ini dirujuk sebagai Hari Malaysia. Akta ini yang dimasukkan di dalam sini. Sekarang dirujuk sebagai Hari Malaysia. Tarikh mula, hereinafter referred to as Malaysia Day, rujuk sebagai Hari Malaysia. Namun di dalam sini tiada tafsiran Hari Malaysia di dalam perlembagaan nih. Kalau tiada tafsiran Hari Malaysia di dalam perlembagaan, adakah Malaysia wujud? Nah, ini saya mau soal nih di orang ini yang pintar-pintar dari Melayani. Itulah. Tapi di orang yang pintar kan? Nah, jadi sekarang kita mau soal. Kalau tiada Hari Malaysia di dalam perlembagaan, adakah Malaysia itu wujud? Pasal tiada dia punya tarikh berkuat kuasa. Artinya Malaysia tidak wujud. Selama ini kita kena tembirang. Sekarang nampak ini semua kita paham macam mana Singapura keluar saja. Dia paham ini semua. Jadi ini sekarang kita baru mau paham nih. Sudah kita paham nih semua, barulah kita tahu. Oh begitu pula Singapura buat dulu. Jadi karena kita keliru terhadap 31 Ogos, ramai tidak tahu apa yang berlaku pada hari itu. Pada hari itu tiada apa-apa yang berlaku. Tapi Lee Kuan Yew buat mainan politik. Apa dia buat? Dia declare Singapura independent pada 31 hari bulan Ogos 1963. Walaupun tidak boleh, tapi dia cakap juga. Jadi cover line daripada William Good di Sabah ini dia bilang kita buat Sabah Day. Yang sebenarnya tiada apa-apa ini. Untuk cover Singapura dia buat Sabah Day. Adalah orang-orang kita sekarang ini yang last punya 31 hari bulan kita celebrate Sabah Day. Apa kau celebrate? Masa itu kau masih di bawah koloni. Kau masih koloni British. 31 Ogos sampai 16 kau masih koloni British. Nah ini dia. Ini perpindahan yang dibuat ke atas perjanjian Malaysia. Ini satu-satunya pindahan yang dibuat. Walaupun orang buat pindahan, semua sign. Ini juga yang sign. Dipindah daripada 31 hari bulan Ogos pergi 16 September. Itu dibuat di Singapura pada 28 hari bulan Ogos. So dipindah tarikh daripada 31 kepada 16. Jadi 31 sampai 16 kita masih koloni British. Dan pada masa itu mana sempat pergi ubah itu pintu gerbang. Jadi ada orang tangkap gambar di bawah pintu gerbang 31 kan kita merdeka. Mana ada? Kau masih koloni British. Cuma yang tidak baca paham ini mengatakan kunun kita merdeka. Buatlah konvoy ke ulur ke hilir. Aduh. Nah, kenapa orang terjadi begitu? Ini for Prime Minister daripada Commonwealth Secretary antar surat kepada Prime Minister. Dia bilang situation di Singapura. Lee Kuan Yew, Prime Minister of Singapore, is unashamedly exploiting the delay yang 31 pergi 16 tadi itu, exploiting the delay of Malaysia to further his personal ambition. Lee Kuan Yew punya angkara.
Mana ada jadi apa-apa 31. Tapi Lee Kuan Yew teriak dia kudu independen. Apa ndak kelang kabut British? Adakah kita merdeka? Ini surat daripada Lord Selkirk kepada Colonial Office. Ini berdasarkan kepada Declaration of Independence by Singapore, yang Singapura buat. Apa dia bilang? Pemberian kemerdekaan, ini yang E ini, pemberian kemerdekaan perlu mendapat akta dari British Parliament. Kau mau merdeka boleh, tapi kau dapatkan akta daripada British Parliament. The grant of independence to a territory under British sovereignty requires an act of Parliament at Westminster. Okay? Second, Akta Malaysia 63 bab 35 tidak memberikan kemerdekaan kepada Sabah dan Sarawak. Apa dia bilang di sini? The British Malaysia Act provide for transfer of British sovereignty over Singapore, Sabah and Sarawak to the new Federation of Malaysia, but does not provide for separate independence of these territories. Okay? Akta Malaysia 63 bab 35 hanya memindah pentadbiran amanah daripada British kepada Persekutuan Tanah Melayu. Itu saja. Melaya pun kena kasih pentadbiran amanah. Bukan dia yang kontrol kita. Bukannya kita ini milik dia. Tidak. Yang dia boleh buat apa dia suka. Tidak boleh. Dia cuma mentadbir saja. Tapi memandai-mandai dia ingat kita ini milik dia. Oke, kita contoh Singapura. Kita ambil Singapura. Ini dorang buat perjanjian di antara Singapura pada 7 hari bulan Ogos 1965. Okay. And then pada 9 hari bulan Ogos 65 dibawa pergi Parlimen Malaysia, dibuat satu akta. Okay. First dia buat perjanjian, dua dia buat pergi Parlimen. Ini semua tiada kuasa untuk melepaskan Singapura. Tiada kuasa. Dia perlu juga pergi British untuk dapatkan Singapore Act, tapi 1966 baru dorang kasih. 1 tahun baru dorang kasih. Bukan terus dorang kasih. Tidak, 1 tahun baru dorang kasih. Barulah British kasih Singapore Act. Barulah Singapura itu kena consider independent. Jadi apa dia tunjuk di sini? Dia tunjuk di sini, walaupun kita sudah bentuk Malaysia tahun 1963, Singapura selepas dia pergi British, dapatkan ini akta, dia boleh merdeka. So, dia sudah kasih tunjuk sama kita macam mana jalan merdeka. Ini bukan cerita kita mau secession, berpisah, tidak. Ini proses dia. Proses dia berarti kita boleh merdeka. Itu yang ini Najib pening. Now, pembentukan Malaysia. Ini kronik sedikit, oke? Itu yang tadi itu pasal perayaan. 20 perkara kita pergi perayaan. Lepas itu sekarang saya explain pembentukan Malaysia itu sendiri. Terdapat kekeliruan terhadap makna persekutuan. Bila kita cakap persekutuan, ramai orang bingung, apa ini persekutuan? Kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu atau Melaya. Nah, saya gunakan perkataan Melaya, bukan Semenanjung. Kenapa? Bukan pasal saya mau marah sama orang, tidak. Pasal dalam perlembagaan tiada cakap Semenanjung. Mana ada dalam perlembagaan, carilah. Tiada dia tulis apa itu Semenanjung. Tapi dia tulis Persekutuan Tanah Melayu atau Melaya. Itu ada ditulis sini. Jadi saya pakailah Melaya. Tidak salah.
Kalau diorang tidak mau kena panggil Melaya, diorang mau kena panggil Semenanjung, tukarlah itu perlembagaan. Kan enggak? Now, perjanjian ini digubal oleh para hakim dari Commonwealth. Perjanjian ini bertujuan menubuhkan sebuah nation state atau negara bangsa, dinamakan Persekutuan Tanah Melayu. Konsep utama penubuhan ini berdasarkan kepada pemusatan kuasa, centralization. Now, konsep pemusatan kuasa ini dicadangkan oleh Report of Federation of Malaya Constitutional Commission 1957, Colonial Paper number 330. Apa dia cakap? To make recommendation for a federal form of constitution for the whole country as a single. So berarti apa yang dia maksudkan di sini, dia mau bentuk Melaya itu sebagai satu. So pemuat kuasa pada masa itu penting sebab struktur institusi pentadbiran ekonomi sosial di negeri-negeri tidak wujud atau tidak kukuh di Melaya. Nah, kalau kita mau tengok apa dia negara bangsa, beginilah bentuk dia nih negara bangsa ini. Negeri-negeri disatukan di bawah payung persekutuan, dan itu menjadikan dia negara bangsa. Negara bangsa yaitu satu negara yang mengandungi beberapa negeri. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dibentuk mengikut konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa mewujudkan satu identiti. Apa dia? Satu negara, Persekutuan Tanah Melayu. Bangsa Melayu. That's the whole issue. Itu Melaya. Negara, Persekutuan Tanah Melayu, bangsa Melayu. Jadi kita semua tiada tempat sini. Paham? Kita semua tiada tempat sini. Pasal saya orang Brunei, saya bukan orang Melayu. Ya, saya orang Brunei. Kenapa saya tidak mau terima saya itu Melayu? Disebabkan kalau saya Melayu, saya bertuhankan perlembagaan. Oke? Itu dipanggil, di dalam Islam itu dipanggil syirik. Orang-orang Melayu, dia bertuhankan perlembagaan. Kenapa saya cakap begitu? Di dalam perlembagaan, di dalam tafsiran perlembagaan, dia mengatakan Melayu berbahasa Melayu. Melayu berbudaya Melayu. Melayu Islam. Dalam perlembagaan. Jadi dia punya Islam itu ditentukan oleh perlembagaan, bukan Tuhan. Pasal orang Arab yang baru datang pergi KL bukan Islam. Ini perlembagaan ini. Ndak kau kacau? Pikirlah. Jadi, adakah kita mau menjadi orang yang syirik dipanggil Melayu? Tidak. Saya Brunei. Kalau kita lihat 11 negeri yang berbeza bentuk pentadbiran, negeri-negeri Melayu bersekutu. Ini yang kuning ini. Dia mempunyai residen British. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ini yang biru nih. Dia mempunyai dipanggil penasihat British. Negeri-negeri Selat ini yang merah. Dia terus ditakbir oleh British. Jadi ini berbeza cara pentadbiran. Jadi dia satukan untuk semuanya. Jadi itu yang disatukan dan semua kuasa negeri diserahkan ke pusat. Nah, mengikut dokumen yang ada, tiap-tiap negeri
di Melaya, dia membuat usul di dalam dewan-dewan diorang itu menyerahkan kuasa kepada pusat. Menyerahkan kuasa kepada pusat. Ini berasaskan kepada rasional. Kebanyakan negeri tidak mempunyai sistem keuangan yang mampu membayar upah kepada perkhidmatan awam. Diorang tiada duit. Pembangunan tiada yang teratur. Sektor pertanian tidak dibangun. Hampir semua negeri di Persekutuan Tanah Melayu bergantung kepada pusat untuk pembiayaan. Tiap-tiap tahun datang pergi pusat minta duit. Diorang tiada duit. Tapi kalau kita tengok sekarang, macam-macam orang maki ini British. Ini British lah angkat kita punya kuasa. Ini penjajah lah yang angkat kita punya kuasa. Coba saya tanya. Kalau British tidak bawa sekolah, pergi Melaya, dan terus juga pergi sama kita, barangkali sampai sekarang kita masih sekolah pondok lagi. Bukankah? Kalau British tidak bawa hospital, barangkali ke ulur ke hilir kita membubut bomo. Bukan enggak? Kalau British tidak bawa itu plantation, adakah ini IOI ini Golden Hope? Tiada. Kalau British tidak pergi curi itu biji getah dari Brazil bawa pergi Melaya, kita ada getah? Tiada. Tapi itu juga yang kita marah. Kita bilang British ambil semua. Jadi ini sudah 53 tahun. 53 tahun kita tidak boleh salahkan penjajah lagi. Kita salahkan pemimpin sekarang. Bukan lagi penjajah. Kecuali diorang penjajah barulah. Jadi jangan kita bilang British punya salah. Kita punya salah. 53 tahun. Dalam keadaan ini kekuatan kerajaan pusat diperlukan. Oke, untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Oke. Now, kepada penduduk negeri Borneo, persekutuan bermaksud kita ini negara bersekutu. Nah, ini yang diorang tidak paham-paham. Apa itu negara bersekutu? Federation of Nation. Apa itu Federation of Nation? Tanpa ruli, saya boleh bilang this is a dusun nation. Saya pergi Tenam, saya bilang itu Murut Nation. Saya pergi di Pitas, saya bilang itu Rungus Nation. Federation of Nation. Berarti ini semua nation. Jadi satu. Federation of Nation. Nation is made up atau dibentuk oleh satu suku kaum. Nation, macam the Indian nation. Itu dipanggil nation. Jadi kita ini, banyak suku-suku kaum ini, kita lah Federation of Nation. Jadi kita sebagai satu Federation of Nation, kita sebaya dengan Federation of Malaya. Sebaya. Bukan kita di bawah diorang, kita sebaya sama diorang. Jadi ini yang dipanggil Federation of Nation, actually mirip kepada United Kingdom. Nah, negeri-negeri Borneo tidak berhajat membentuk Malaysia. Kita tidak mau bentuk ini Malaysia. 63. Kita tidak mau. Ini nampak daripada G.S. Sundang Azahari dengan Ong Ki Hui dari Sarawak. Diorang mau bentuk Federation of Borneo. Oke? Federation of Borneo. Diorang tidak mau ini Federation of Malaysia. Tapi masalah dia, apabila Malaya independen, dia tidak mau bergabung dengan Singapura. Dan British tidak mau kasih kemerdekaan kepada Singapura sendiri tanpa bergabung dengan Malaya. Jadi dalam konteks ini Malaya bilang dia hanya akan bergabung dengan Singapura kalau atau jika negeri-negeri Borneo dimasukkan dalam satu package itu. Begitulah kita termasuk di dalam sana. Kalau enggak kita ada Borneo Federation, diorang ada satu, diorang punya federation. Dan apabila dua-dua ini
sudah sampai tahap untuk bergabung, barulah dibentuk Malaysia. Tapi disebabkan Malaya tidak mau bergabung sama Singapura dan British tidak mau kasih kemerdekaan sama Singapura satu orang, terpaksalah kita dimasukkan. Tapi apabila kita dimasukkan, kita menyertai ini membentuk Malaysia, kita bilang boleh bersyarat. Bersyarat. Kita bilang boleh bersyarat. Jadi yang syarat ini pula tidak boleh diubah, tidak boleh dipindah, tidak boleh dibatal tanpa persetujuan kita. Tidak boleh. Pernyataan ini dibentuk berdasarkan perjanjian Malaysia. Ini Akta Malaysia bab 35 diluluskan oleh British pada 30 Julai 63. So ini kita punya syarat. Ini. Bukan kita cuma-cuma saja telanjang-telanjang kena kasih masuk di Malaya. Tidak. Cukup kita punya baju. Cukup kita punya harta. So, itu kita. Dan di dalam sini, saya kasih tunjuk nih. Ini interesting. Dalam IGC ini dia ada NXA. Ini NXA ya. NXA ini dimasukkan di dalam perlembagaan sebagai jadwal 9. Jadwal 9 adalah kuasa negeri, kuasa persekutuan, kuasa negeri, kuasa yang sama-sama. Concurrent list. Jadi di dalam sini, kalau kita lihat dalam IGC ini, dia ada 3 kolom. Yang pertama, yang kedua ini dimasukkan di sini. Tapi yang ketiga ini tidak dimasukkan sini. So, kita punya kuasa pembahagian ini bersyarat. Saya ambil contoh. External matters atau hal ehwal luar negara. Hal ehwal luar negara kita bagi kepada persekutuan. Macam tadi negeri-negeri di Malaya, dia buat usul di dewan dia kasih itu kuasa kepada federal. Kita tidak. Kita kasih berdasarkan ini. Bersyarat. Berarti external affairs. Kita kasih sama federal, okay, you look after external affairs. Tapi ada condition dia, ada syarat dia. Syarat dia ialah this is subject to the undertaking on immigration set out in paragraph 16 of this report. Arti dia, saya kasih kau kuasa external affairs atau kuasa luar negara. Tapi kau mesti ubah kau punya undang-undang immigration, memberi kuasa kepada negeri untuk blok siapa-siapa saja yang masuk. Tuh. Apa arti dia? Arti dia, kalau ada macam DAP, PKR kayak yang marah-marah, dia bilang kita satu Malaysia ini, mesti hapus ini. Boleh hapus. Kau hapus ini, kuasa external affairs balik sama negeri. Nampak? Kita kasih bersyarat. Kalau kau cancel, saya ambil balik nih. Syarat dia. Jadi banyak lagi di sini. Segala shotgun punya license pun ada nih dalam sini. Termasuk kabotaj. Kabotaj, orang tidak boleh sembarang-sembarang. Pergi pindah itu kapal dari Hong Kong terus pergi Port Klang. Dulu tahun 60 dari Hong Kong terus pergi KK, terus pergi Sendakan. Sekarang tidak, pergi Port Klang. Diorang tidak boleh buat begitu. Pasal di dalam sini dia mengatakan itu satu diskriminasi. Dan dia tidak boleh buat. Nampak kan? Jadi kita punya kuasa ini yang sebenarnya banyak mengikut kita punya perjanjian semua ini. Lord Cobbold pernah mengatakan bahwa all concerned is an association of partners. Kita ini adalah association of partners. Berarti kita rakan sebaya, Pak.
kita bukan rakan sebaya dengan Johor, dengan Perlis, tidak. Kita rakan sebaya dengan Melaya. A.J. Stockwell mengatakan pasal the strength of individualities, federation of nation rather than a nation state. Itulah dia. Oke, now sekarang kita tengok Malaysia Act 1963. Dan kalau kita lihat di sini, apa dia kata? Federation of North Borneo, Pak. Mana ada dia bilang the state of North Borneo? Federation of North Borneo. Kita ini federation. Itu dari sanalah yang A.J. Stockwell mengatakan negara bersekutu. Nah, kalau kita pergi in detail lagi nih, itu dia. Apa yang dia katakan di sini? Dia bilang to vest in the manner agreed. Oke? Berarti diserahkan sebagai amanah mengikut perjanjian yang dipersetujui. Itu. Dia bukan bilang saya serah sama Melaya semua. Tidak. Dia bilang saya serahkan kau Sabah dan Sarawak ini sebagai satu amanah. Dan kau jaga ikut itu perjanjian. Begitu bah kita ini. Siapa bilang kita jadi? Macam mana kita boleh jadi Johor? Kita lebih besar dari Johor, dari Perlis. Ini beza dengan Akta Kemerdekaan Persekutuan. Ini dia bilang so as to vest in the manner agreed. Ini Melaya punya. Ini 57 Melaya punya. Apa dia cakap sini? Dia cakap to the conclusion. Berarti pengakhirnya. To the conclusion. Yang tadi itu dia bilang cuma dia vest in the manner agreed. Yang ini dia bilang to the conclusion. Berarti sini habis. Hapus. Putus. Kau, saya. Ini Akta Kemerdekaan Melaya. Chapter 60. Dan apabila kita lihat di sini, yang sebenarnya in the conclusion between Her Majesty and the rulers of the Malay States. Apa arti dia? Di antara Ratu Queen dengan Sultan-Sultan. Bukan dengan Tunku Abdul Rahman, dengan Sultan-Sultan. Tapi mati-mati diorang bilang Bapak Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Tipu lagi. Itu Sultan, Mbak. Nggak pun orang pandang itu Sultan. Nah, kalaulah orang macam begitu, boleh harap ke itu orang. Sultan diorang, Mbak, orang tidak peduli. Boleh harap punya orang ini. Ini dalam akta ini. Bukan saya yang tulis, ini akta yang tulis. Artinya British menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu melalui Majelis Raja-Raja, bukan kerajaan persekutuan. Kalau dari awal sudah menipu, sampai mati menipu. Ya, Pak. Jadi kalau kita mau tengok apa dia itu negara bersekutu, inilah begini. Berarti kau sebaya, Pak. Kau bukan perlu berpisah keluar. Kau sebaya, Pak. Kalau kau tidak suka lagi mau sama-sama di sini, kau keluar saja seturang. Macam Singapura. Tidak hal. Perlembagaan Malaysia diubah berdasarkan perjanjian 1963. So, yang ini selepas 63 ini sudah kena ubah. Ikut yang ini. Jadi kalau sudah kena ubah berarti asas pembentukan kau itu sudah berubah. Karakter kau sudah berubah. Kau bukan lagi negara bangsa. Kau negara bersekutu. Ya, negara yang bersekutu. Nah, apabila kita lihat 3 wilayah Persekutuan Tanah Melayu ini, itulah Melaya, North Borneo ini, Sarawak ini, inilah yang negara bersekutu.
Dan ini dijelaskan di dalam part 2 section 4, oke, 3 di dalam perjanjian ini, di mana sama dengan Federal Constitution tahun 70. Tahun 70 begini dia tulis, the territories of each of the state mentioned in clause 2 are the territories comprised therein immediately before Malaysia Day. Nah, ini dia. States of the Federation. Arti dia States of Malaya. Ini yang a lot of people confuse. Diorang pikir States of Malaya yang ini. Tidak. States of the Federation berarti States of Malaya ini satu nih. States of Malaya satu. Itu yang kita associate with. Itu States of Malaya, bukan Johor, bukan Kedah, bukan Kelantan. The Borneo States, the State of Singapore, berarti 3 teritori. 3 teritori. The territories of each of the states. Nah, ini masalah dia orang sengaja tidak mau ajar kita English. Supaya kita tidak paham. Macam tuh, states. States ini dia pakai huruf besar, dia bukan pakai huruf kecil. Kalau yang sini ini huruf kecil. Malaya huruf besar. Jadi kita yang bergabung ini sama Malaya, huruf besar, bukan huruf kecil. Jadi di sini territories atau tiap-tiap wilayah di sini of the states huruf besar. Mentioned in clause 2 ini ada territories comprised therein immediately before Malaysia Day. Berarti before Malaysia Day, inilah boundary dia. Itu. Tapi sepatutnya kita wilayah 2 dan 3, wilayah 1 Persekutuan Tanah Melayu. Tapi masalah dia diubah tahun 76, diubah begini. Diubah begini, the States of the Federation, terus dia masuk kita di bawah ini. Tipu lagi. Ini terang bulan ini dia tipu. Dia ubah. Jadi bukan ini. Lepas itu di bawah ini dia bilang subject to clause 4. Dia tambah sedikit saja. Yang lain itu sama semua, tapi di sini dia tambah sedikit saja. Subject to clause 4. Itu dia. Jadi apa itu subject to clause 4? Dia taruh kita sama level dengan Selangor. Nah, begitu. Itu saja diubah sedikit. Jadi kita diturunkan kedudukan. Nah, kesilapan besar pembentukan Malaysia. Pasal tadi dia bilang the federation, the states of the federation. So what is the federation? Di sini the federation means the federation established under the Federation of Malaya Agreement 1957. Itu dalam perlembagaan. Federation berarti Malaya. Now, the whole point is this. Kita mana ada tahun 57. Jadi kenapa kita dimasukkan sebagai States of the Federation? Pasal Federation di sini dia bilang itu berdasarkan Agreement 57. Kita sign Agreement 63. Macam. Kita tidak pernah sign nih. Jadi kenapa misalnya kita dimasukkan di sini States of the Federation? Kita tidak pernah sign. Kalau kita tidak pernah sign, kenapa kau paksa? Tipu lagi. Jadi itulah ini. Sabah Sarawak tidak pernah tanda tangani perjanjian 57. Dan Sabah Sarawak hanya tanda tangani 63. Ini arti negara ini adalah Malaya yang hanya namanya diubah kepada Malaysia. Background Malaya. Dia bertopengkan Malaysia saja.
Perjanjian 57 pula tidak boleh dihapuskan dan diganti dengan perjanjian 63. Kenapa tidak boleh? Sekiranya perjanjian 57 dihapuskan dan diganti dengan perjanjian 63, besar kemungkinan persekutuan Tanah Melayu akan terburai. Pasal tiada lagi mengikat Kedah, Kelantan, Terengganu. Diorang boleh jalan. Johor cabut terus. Sekiranya perjanjian 63 tidak dimasukkan di dalam perlembagaan, maka besar kemungkinan Malaysia pula akan terburai. Pasal kalau kita tiada di dalam sini, jalanlah kita, apa lagi kita di sini? Itu dia. Itu dia. Ini isu dia. Oke? Now, Merdeka Day. Merdeka Day dia bilang means 31st day of August 1957. 57 juga. Perlembagaan memberi tafsiran Malaysia Day. Merdeka Day. Namun tiada memberi tafsiran kepada Malaysia Day. Tiada. Banyak orang buat untuk meraihkan konon Merdeka Day. Itulah saya bilang kadang-kadang kita punya orang sendiri tertutup mata buat konvoy juga. Jangan lagi dari ini tahun, jangan lagi. Kita mesti bilang tidak mau sudah itu, 31. Dan kita, the next one yang sekarang ini kita mau fight, kita bilang mau dapatkan kembali artikel 12 itu di dalam perlembagaan, bukan? Untuk buat kita nomor 3, nomor 2, nomor 3. Bukan lagi 12, 13. Itu yang diorang mau buat usul di Dewan, dan diorang mau buat usul di Sarawak, dan mau buat usul di Parlimen. Oke, itu satu pertama. Itu satu case pertama. Dia ada case lagi. Second one will be Malaysia Day. Mana itu Malaysia Day? Mana itu hari Malaysia di dalam perlembagaan? Kalau tiada berarti tiada Malaysia. Kalau tiada Malaysia kita jalanlah. Kan kah? Dorang tutup kedai lah, jangan dorang kutip itu cukai di sini. Jangan dorang pergi anu lagi. Yang even polis ini pun kita kena buat kita punya polis sendiri, kita punya askar sendiri. Jangan dorang kutip macam itu lembaga hasil dalam negeri itu. Tidak perlu lah dah. Kalau kau kutip pun kau kutip untuk Sabah. Bukan kau kutip untuk dorang. Begitu Pak. Alright. So artinya kalau tiada, Malaysia tidak wujud. Jadi yang macam tadi sudah kita perjelaskan bahwa negeri-negeri Borneo diserahkan sebagai satu amanah mengikut perjanjian. Kita amanah. Bukan sebagai satu daripada negeri-negeri persekutuan Tanah Melayu. Macam tadi dorang buat tuh. Bila dorang ubah kita punya perlembagaan, dorang buat kita negeri yang ke-12 dan ke-13. Penyerahan dibuat kepada Persekutuan Tanah Melayu sebagai pemegang amanah. Dia pemegang amanah. Dia patut jaga kita beramanah. Dan amanah ini pula diterima oleh Persekutuan Tanah Melayu apabila perjanjian Malaysia ditandatangani pada 9 hari bulan Julai 63. Dan rang undang-undang Malaysia dibincang dan diluluskan oleh Parlimen Persekutuan Tanah Melayu pada 20 Ogos 63. Diorang terima, kita tidak paksa. Pasal masa itu kita belum ada lagi. Jadi diorang sudah terima. Oke, saya akun jadi penjaga dia. Dan sebagai pemegang amanah, dia wajib mendidik dan menentukan kita ini pewaris ini, Sabah dan Sarawak akhirnya boleh berdikari. Itu yang patut dorang buat sebagai pemegang amanah. Bukan angkut kita punya duit, bukan angkut kita punya minyak. Itu. Jadi diorang sekarang sudah pecah amanah. Ini orang bilang memungut saja, kita pungut saja dari kesalahannya. Satu buku nanti kita pergi London kita bagilah. Oke, itu kau punya salah. Sekarang kau jawablah.
Oh, oke. Habis. So, sampai sana, terima kasih karena sudah mendengar.